أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وبعد. InsyaAllah kita menyambung hari ini daripada sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali yang dinamakan sebagai Bidayatul Hidayah, dan kita tengok pada muka surat yang ke mana ya? Kelima. Okey, baik. Terlebih dahulu pihak masjid yang saya hormati dan saya kasihi, ya, alhamdulillah tadi minggu berapa hari itu kita cerita-cerita pasal makan. Alhamdulillah masjid kita memang menyediakan serana untuk majlis makan, dan kalau boleh semua yang dikasih sekalian, marilah kita berakhlak dengan akhlak suka menjamu orang makan, sebab itu adalah merupakan akhlak Rasulullah yang paling besar. Jadi orang cadangkan kalau kita nak panggil orang ke rumah mungkin terhad masa, kita boleh buat pergi kedai, kan? Agaknya seorang yang duduk seorang dua orang, agaknya masa kita bayar yang dua orang tu sekali, kita dah dianggap sebagai membelanja orang makan. Akhlak Rasulullah. Kalau boleh hari-hari kita buat ni, insya-Allah. Hari-hari kita buat, sebab kita nak latih diri kita semoga menjadi seorang yang pemurah. Kerana akhlak Rasulullah yang paling menonjol, yang dikongsi oleh semua isteri Nabi, yang dikongsi oleh para sahabat Nabi adalah ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah itu lebih pemurah daripada angin yang kencang. Ya, amin ya Allah. Jadikanlah ini akhlak kami semua. Jadikanlah ini akhlak kami semua ya Allah. Kerana akhlak tersebut besar, maka elok dianya masuk dalam diri kita semua, insya-Allah. Dan ingat pesan Nabi, tidak ada perkara yang lebih berat yang Allah letakkan di neraca kita pada saat kita dihadapkan di hadapan mahkamah Allah di hari akhirat. Tidak ada benda, kata Nabi, ma athqal, tidak ada benda yang lebih berat, yudha, yang diletakkan alal mizan, di atas mizan kita, lebih berat, kata Nabi, daripada sebuah akhlak yang baik. Jadi menjamu orang makan adalah akhlak yang baik. Maka kemudian itu akan bertukar menjadi amalan yang disimpan di sisi Allah yang kata Nabi paling berat. Jadi insya-Allah kita cuba ya, semua yang dikasih sekalian. Ya. Mula-mula tu janganlah yang nampak tengok dulu order apa kan. Tengok roti canai, tertarik. Okeylah. Agak-agaklah kan, mana tahu kan. Tiba-tiba buat terkejut pula. Duit tak berapa banyak, tiba panggil satu meja, kira tengok. Mamak tu datang, dia kata dalam RM80. Allahu Akbar. Bawa RM50 je kan. Jadi agak-agaklah kalau satu meja tu ada seorang tu, pilihlah seorang dulu sebelum satu restoran kita belanja, insya-Allah. Amin. Kan Allah tu kaya. Bila kita boleh membelanja, Allah bagi lebih lagi. Amin ya rabbal alamin. Baik, semua yang dikasih slide. Okay, actually mic 2 ni sebab sepatutnya bagus baca kitab ni ada seorang tolong baca. Sebab tu mic ni 2 kan. Saya biasanya begitu. Jadi ada seorang yang tolong baca kan, kita semak dan kita sama-sama semak. Boleh ke macam tu? Siapa yang insya-Allah nak istiqamah? Lagi banyaknya mic kat masjid kita ni. Siapa nak tolong baca? Boleh? Alhamdulillah. So duduk kat sini ya. Okey, alhamdulillah. Kitab saya ni lain daripada kitab. Oh ya ke?
Sama kot. Nanti pinjam sebelah kot untuk malam ni. Nanti dapatkan. Okey ya. Jadi kita ada sahabat kita yang bacakan. Muka surat kelima baca yang sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan syaitan juga menipukan engkau daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku pada malam aku disahkan dengan engkau yang memotong lidahnya. Mereka menyangkuti dari api neraka. Maka aku bertanya, siapakah kamu ini? Mereka menjawab, kami adalah orang yang suka menyuruh orang lain berbuat kebaikan, tetapi kami tidak melakukannya. Dan kami suka melarang orang lain meninggalkan kejahatan, tetapi kami tidak mengerjakannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dari Anas radhiyallahu anhu. Okey, kalau kita tengok hadis ni, ingat ya, dulu kita cerita tentang ada dua elemen yang melarikan kita daripada fokus jalan Allah. Satu dalam diri namanya nafsu. Nafsu adalah sebarang keinginan. Nafsu bukan satu benda yang tidak baik, sebab Allah mesti jadikan dia tu dalam diri kita sesuatu yang baik. Dengan sebab nafsulah membezakan antara insan ataupun manusia dengan malaikat. Dan sebab itulah bila Allah menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan kemudian ditanya oleh malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami ni ya Allah yang bertasbih bertahmid semata-mata kerana engkau. Maka Allah nak bagi tahu dunia ini aku nak cipta satu makhluk yang bukan malaikat. Itu maksud aku tahu apa yang kamu tak tahu. Bukan tak tahu nanti manusia itu akan berbalah, berkelahi, berperang, menumpah darah. Tetapi Allah tahu aku mencipta satu makhluk yang bukan makhluk macam kamu. Ya. Jadi Allah beri nafsu, maka dengan sebab nafsu itulah membezakan kita di antara malaikat. Kalau Allah tarik pada malam ni semua kita di sini nafsu-nafsu, maka insya-Allah minggu depan memang tak payah ada makan-makan lagi lah. Memang takkan siapa. Bahkan bila kita manusia tapi dicabut nafsu, sedangkan kita ada keperluan untuk makan, maka pada ketika itu manusia tak boleh bertahan lama, akhirnya mati. Ya. Manusia perlukan zuriat. Malaikat tak perlukan zuriat, tetapi manusia perlukan zuriat. Cuba bayang kalau sekiranya manusia ditarik nafsu, maka akhirnya manusia tidak bernafsu dan manusia tidak punya zuriat. Akhirnya lepas generasi kita, habislah makhluk yang namanya manusia. Jadi itu yang dah ada sentiasa dalam diri kita. Tetapi Allah menyebutkan itu amanah kita, amanah yang Allah berikan kepada kita untuk didik dia sampai dia jadi baik. Allah minta kita, maka syaitan datang. So syaitan datang connectnya bukan pada akal. Syaitan tidak connect dalam diri kita melalui hati, tetapi syaitan connection dia daripada, sebab syaitan daripada luar. Dalam diri kita akal, dalam diri kita adanya nafsu, dalam kita adanya hati. So mana highway dia? Dia tak akan boleh masuk kalau tanpa highway. Dia tidak boleh masuk melalui akal, dia tak boleh masuk melalui nafsu, dia tak boleh masuk melalui hati, maka dia hanya boleh masuk melalui nafsu. Bila dia masuk ke nafsu, dia rosakkan akal. Dia masuk ke nafsu, dia rosakkan hati. Tetapi highway-nya adalah nafsu. Jadi sebab tu syaitan melupakan kita. Sebab syaitan ni kerja dia melupakan, melalaikan, mewaswaskan. Kalau 100% kita nak buat, dia boleh berjaya kurangkan 1%. Itu dah kejayaan bagi dia. Yang tu dia masukkan yuwaswisu fi sudurin nas. Yuwaswis adalah bila kita nak buat satu benda, kita kena ada 100%, tetapi dia berjaya kurangkan 1%. Dan biasanya itulah kaedah yuwaswisu fi yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Jadi di sini Nabi SAW memberi peringatan, marartu lailata usriya bi aqwamin tuqradu shifahuhum bimaqarida min narin faqultu man antum qalu kunna na'mur bil khairi wa la na'tihi wa nanha 'anil syarri wa na'tihi.
Ini cerita tentang kita semua, orang yang alim, orang yang berpengetahuan, tetapi mereka itu tidak menyuruh kepada melakukan kebaikan, tetapi mereka tidak datang kebaikan tersebut. Mereka melarang daripada melakukan kejahatan, tetapi mereka melakukan kejahatan tersebut. Okey. Maka berhati-hatilah engkau wahai saudaraku dari tipu muslihat syaitan, dan janganlah engkau tunduk kepada perbuatannya. Syaitan sangat pandai memerangkap engkau dengan menyetujui engkau mencari ilmu, padahal sebenarnya dia telah memperdayai engkau dengan memisahkan hati, dengan memisahkan niatmu. Maka celaka bagi si jahil sekali, celaka kerana dia tidak mahu belajar, dan celaka bagi si alim seribu kali celaka apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. Okey ya. Jadi sekali lagi tujuan kita untuk ilmu, tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mendapat hidayah daripada Allah. Sebab hidayah adalah buah bagi ilmu. Kalau kita tidak mendapat ilmu, maka kita tidak mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kalau terlari kita belajar ini untuk perkara lain, maka pada ketika itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, kalau kamu nak bilang kecelakaan, 1000 kecelakaan tertimpa ke atas kepalamu, berbanding dengan seorang yang jahil tak mengaji datang malam mengaji, maka pada dia menanggung hanya satu kejahilan. Ya. Okey. Dan ketahuilah bahawa manusia di dalam menuntut ilmu ini terbahagi kepada 3 keadaan. Okey, ini kita muhasabah betul-betul ya. Kita muhasabah sambil merintih, berdoa pada Allah. Sebab kita, sekali lagi saya nak ingatkan diri saya dan kita semua yang saya kasih sekalian, walaupun kita malam ni bukanlah lama sangat pun kelas kita 10.30 habislah ya. 10.30 tu memang habislah, bolehlah beredar-edar lah lepas ni kan. Kita bukan orang duduk di pesantren yang mengaji daripada pagi sampai ke malam. Tetapi Masya Allah, kualiti ni kena syukur dulu. Kualiti yang Allah bagi pada tuan-tuan dan puan-puan ada dalam majlis ini, satu nilai yang sangat besar. Allah tak bagi pada semua orang. Jom kita sedarkan perkara ini. Jangan kita anggap Allah bagi satu benda yang besar tetapi kita tidak mensyukurinya. Akhirnya, sedangkan kita tahu Allah itu prinsip, peraturan Allah kepada kita adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah, kata Allah. Tapi kita takut, kita datang, Allah bagi nikmat punya besar ya. Kita punya payah datang, Allah boleh mudahkan, dan kemudian kita tidak bersyukur. Kita takut termasuk inna azabi lasyadid, azabku, kata Allah, tersangat pedih. Okey, kita tengok muhasabah. Yang pertama, orang yang mencari ilmu justru menjadikannya sebagai bekalan pendiri akhirat, maka dia tidak berniat dengan mencari ilmu kecuali hanya mendapat keredaan Allah dan negeri akhirat. Maka orang ini termasuk di dalam golongan orang yang beruntung. okey, baca doa masing-masing. Allahumma rzuqna. Ya, adabnya bila kita dengar syurga, bila kita dengar benda-benda baik, kita sendiri sebut, kuat pun tak apa, perlahan pun tak apa, tetapi mesti ada interaksi kita dengan kitab ini. Sebab kitab sedang memberitahu bahawa orang yang beruntung, golongan orang-orang yang beruntung ialah orang yang mencari ilmu untuk menjadikan bekal di negeri akhirat. Ya. Ingat ya, ilmu membuahkan hidayah. Hidayah menjadikan kita beramal. Bila kita beramal, itulah dia taufik. Bila kita mampu beramal, itulah dia taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian bila Allah beri taufik, dia bukan hanya pada amal, tetapi amal yang sebenar ialah amal yang tersimpan di sisi Allah. Ni perjalanan bidayatul hidayah kepada nihayatul hidayah, ialah memastikan dia punya perjalanan tu adalah bermula daripada ilmu. Daripada ilmu dia akan pergi mendapat hidayah. Dengan hidayah, maka pada ketika itu kita dapat amal. Dan amal yang bertepatan dengan taufik, amal tersebut akan disimpan di sisi Allah sebagai amal soleh. Sebab kita punya niat kita, intention, perhatian kita, orientasi kita bukan hanya beramal. Tolong ingat perkara tersebut.
Sebab kalau kita niat hanya beramal semata-mata yang penting aku tahajud, ada lagi yang kita kena ingat, supaya amal tahajudku ini menjadi amal yang disimpan di sisi Allah. Kena clear benda tersebut. Saya baca Quran, kita ambil Quran, kita baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kenapa kita baca Quran? Sebab ilmu menyuruh kita membaca Al-Quran. Kemudian kita rasa nak buat, maka itu merupakan petunjuk daripada Allah. Bila kita buat, itu taufik daripada Allah. Sekarang kita baca Al-Quran. Tetapi jangan hanya fokus, oh aku nak baca Quran dan selesai. Aku nak baca Quran agar amalku ini disimpan di sisi Allah. Sebab untuk beramal ada beberapa cabaran. Tetapi setelah beramal, cabarannya lebih besar. Kita biasa dengar tentang riya, kita dengar tentang ujub, kita dengar tentang sum'ah, kita dengar tentang baik. Ini semua ialah bagi mereka yang bila dia beramal, dia ingat tu amal semata-mata. Kita datang masjid, ini amal, tetapi mesti ingat aku datang ke masjid ini adalah untuk aku mendapat ganjaran di sisi Allah. Ya, ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala, amalan yang disimpan di sisi Allah, ya. Hanya untuk mendapat keredaan. So fokus kita adalah untuk mendapat keredaan di sisi Allah di hari akhirat. Okey, nak mendapat keredaan. Sekali lagi perkataan keredaan. Dulu sahabat saya bertanya, apa destinasi kita itu? Maka destinasi itu ialah keredaan Allah. Apa itu keredaan Allah? Kalau kita nak terjemah dalam bahasa mudahnya adalah Allah memberi restu kepada kita. Restu Allah kepada kita. Allah memberikan sayang kepada kita. Itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran berulang-ulang kali. Bila Allah mensifatkan para rasul, maka para rasul mereka itu mencari redha, maknanya mereka mencari restu daripada Allah. Mereka mencari kasih sayang daripada Allah. Maka sebab itu, sebab redha atau restu atau kasih sayang mesti dua belah pihak. Maka sebab itu kita semua nanti dipanggil oleh Allah dalam firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah seru, ya wahai, ya ayyatuha, ya wahai nafas jiwa mutmainnah yang tenang. So siapa yang tenang? Allah sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i. Pulanglah kamu wahai nafsu. Pulanglah kamu wahai jiwa. Ya, nafsu merujuk pada jiwa. Irji'i ila rabbiki. Kau pulanglah pada Tuhanmu. Tengok di sana, radiyatan mardiyah. So mesti bila sebut keredaan, dia mesti ada dua belah pihak. Yang pertama radiyatan, yang bermaksud nafsu itu, jiwa itu yang redha. Mardiyah artinya diredai. So siapakah yang meredainya? Allah. Jadi sebab itu semua yang dikasih sekalian, dalam kita belajar ini, kemuncak sebenarnya bagi segala-galanya adalah untuk mendapat keredaan Allah. Jadi kenapa kita mengaji pada malam ni? Kemuncak tingginya adalah untuk mendapat keredaan Allah. Kenapa kita datang ke masjid? Untuk mencari keredaan Allah. So keredaan Allah, keredaan Allah, keredaan Allah, itulah matlamat yang paling tinggi. Maka sebab itu semua yang saya kasih sekalian, sebab itulah bila kita melatih diri kita untuk terus mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka redha paling tidak pada dua benda. Ya. Yang pertama, redha pada ketentuan Allah. Redha pada ketentuan Allah. Jadi Allah nak memberi redha kepada kita, Allah nak bagi restu dan relanya, restu Allah kepada kita, maka Allah berikan takdir, kemudian Allah tengok sejauh mana kita redha, kita rela dengan takdir tersebut. Ni agak berat kan? Berat kalaulah ya Allah takdir tu bagus pada pandangan kita. Ya, dapat duit 10,000, tak susah nak redha. Tapi hilang kena tipu 10,000. Payah nak redha.
orang yang rela dan restu mendapat restu daripada Allah ialah orang yang apa saja ketentuan daripada Allah, maka dia dalam hati dia rela dengan ketentuan tersebut. So maknanya perjalanan kita ini sampai pada tahap apa saja yang ditentukan oleh Allah, hati kita rela. Bila hati kita rela dengan ketentuan walaupun sama ada baik ataupun buruk, ketika itu kita dapat signal sebenarnya Allah rela pada kita. Tapi kalau kita tak rela, tak puas hati dengan ketentuan Allah, maknanya tak mungkin kita menjadi radiyah kalau kita tidak mardiyah. Sebab radiyah makna jiwa itu yang rela dan reda, tetapi sebelum dia jiwa itu rela dan reda, dia mesti mendapat rela dan reda daripada Allah. Ya? Masya-Allah ya. Dan sebab itu semua yang dikasihi sekalian, kita harapkan sentiasa kita duduk, sebab ulama kata hati kita hidup untuk menerima keredaan bila kita selalu berada dalam majlis ilmu, bila kita selalu ditajamkan soal iman, kita duduk dalam rumah Allah yang merupakan kubu bagi iman, maka insya-Allah kadang-kadang kita ada tak senang, tak faham dengan ketentuan Allah, maka akhirnya Allah berikan kefahaman kepada kita. Itu harapannya. Itu harapannya. Dan syaitan pun semua yang dikasihi sekalian, hak ni dia akan serang selalu. Dia serang selalu nak rosakkan manusia adalah tang keredaan ni. Jadi bila satu benda yang berlaku, maka pada ketika itu syaitan akan serang, kenapa aku, kenapa aku, kenapa aku. Kenapa aku yang kena, aku ni kan rajin mengaji. Kenapa aku yang kena sedangkan aku rajin tahajud. Orang tak semayang okey je. Syaitan akan datang kepada seseorang itu untuk membuang keredaannya. Sebab semua yang dikasihkan, keredaan yang pertama ini dia boleh menentukan antara Islam dan kafir. Sebab dia boleh menentukan Islam dan kafir. Sebab pada saat dia langsung tak terima ketentuan Allah, maka ketika itu dia tidak beriman dengan qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya inilah, ni ada satu cerita jelah, cerita tapi nak cepat ni kadang ya, saya tengok cop kita tu makin banyak, risau juga saya. Kitab ni taklah tebal sangat kan, tak habis. Tapi saya suka kalau boleh dia bukan sekadar ilmu, tetapi kita duduk bila Imam Ghazali menuliskan kita datang untuk mencari keredaan Allah, kita cuba dalami maksud keredaan yang keluar. Sebab apa pun yang kita bincangkan tak sama dengan ilmu yang ada pada seorang yang memang sangat alim, tetapi sepaling tidak bila kita baca baris-baris tersebut dalam hati kita, setidaknya sampai mesej. So bagaimana kita nak sampai mesej kalau kita juga ada latar belakang yang sama? Kalau kita hanya baca untuk mendapat keredaan Allah tanpa sebarang penghayatan, maka akhirnya apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali tak sampai kepada kita. Maknanya oleh alamah, orang-orang alim tidak akan sampai kepada kita. Sebab tu saya katakan bahawa tadi dua kan. Yang pertama, rela, reda dengan ketentuan, sama ada baik ataupun buruk. Kalau dia boleh rela dengan ketentuan sama ada baik atau buruk, maknanya dia insya-Allah mendapat mardiyah. Dia mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah, nanti saya cerita lain kali lah. Sebab cerita ni kisah benar, cerita jugalah. Tengok jam tapi ya Allah, tengok kitab. Ya? Macam mana? Baik? Oh, sampaikan. Allahu Akbar. Okey. Setengahnya dah dengar. Yang mungkin ikut kelas saya tempat lain, mungkin pastinya benda ini penting pada saya, mungkin saya ceritakan. Seorang ni semua yang dikasih sekalian, ni contoh ya, contoh syaitan datang, dan syaitan yang sama akan datang pada kita bila kita dia uji dengan sesuatu ujian. Cuma cerita ni sebenarnya cerita tak best sangat, tak sesuai pun cerita dalam masjid. Jadi oleh kerana cerita tak best, adab dalam Islam, so kita blurkan watak-watak tempat dia, masa bila. Sebab watak bila itu bukan penting, di hujung tu penting. Dia yang ni boleh lakut. Dia mengusahakan ladang tembakau. Ladang tembakau. Bila dia tanam tembakau, dia buat loan, pinjam bank. Nak ringkas ceritanya, bila dah mula boleh harvest, tembakau ni dia harvest kat bawah. Bukan macam teh, dia petik kat pucuk. Dia pakai
dia daun tu. So kita dah boleh kira kita punya berapa kita dapat. Daun 1, 2, 3, 4, 5. So katalah dipinjam 50,000. Dipinjam loan 50,000. Nak jadi ceritanya, harvest yang pertama dia dapat 60,000. Maknanya di harvest yang pertama, mungkin masa tu harga tembakau bagus. Jadi di harvest sama ladang dia tu, so dah boleh bayar semua. Cuba bayang kalau bayar semua, hak banyak. Itu semua dikira untung bersih lah, kita kata. Boleh kata untung bersih lah. Baik. Tetapi manusia, bila dia meminjam, dia fikir lain. Bila dia nak bayar, dia mari idea lain. Manusia sama je. Tetapi bila dia begitu manusia ni, bila dia meminjam itulah kadang-kadang, insya-Allah ni I dapat je gaji, I tak balik rumah, I pergi rumah dia dulu, settlekan. Itu sebelum duit gaji dia dapat. Once duit dia gaji dia dapat, number yang ada dial memang tak ada dalam perkhidmatan. Baik. Jadi semua yang dikasih Islam, kenapa saya kata tak baik? Cerita ni tak bagus sebab dia buat keputusan untuk habiskan 60,000 ni ke Thailand. Cerita ni tak best. 60,000 bawa cash. Katalah 10,000 lah, 10,000 tu mungkin. 50,000 bawa cash. Masuk ke sepadan mungkin okey lah, patutnya tak boleh lepas lah juga, boleh lepas kan. Dan selama seminggu dunia ana yang punya. Nak ceritalah, kita mungkin boleh faham kot ya. Kalau ceramah sekolah menengah pula tak faham ya. Thailand, tempat pelancongan bagus ke kat sana, tapi kita semua faham kot ya. Lepas seminggu duit habis, dia balik pergi ladang dia. Dan semua yang dikasih sekalian, dia masuk ladang dia. Sebab dia orang buat proses penanaman ni, dia mesti tengok cuaca dan semua sekali. Cuaca bagus sampailah harvest yang terakhir. Nak ringkas ceritanya, dia balik saja, dia pergi ladang dia dengan senyum lah. Sebab tengok 50,000, 60,000, 120,000, 180,000, boleh kira macam tu je kan. Tapi hari itu mendung, dan tiba-tiba hujan turun tak ada dalam ramalan cuaca. Dan dia dah mula risau dah. Sebab mungkin kalau siapa sikit ada pengetahuan tentang pokok tembakau ni, dia tak boleh kena air. Sebab tu dia tanam atas batas. Dia tidak boleh ampuh dia punya pangkal itu. Hujan makin lebat, tak nampak ciri-ciri akan berhenti. Makin lebat. Ketika dah mula naik atas batas-batas tersebut, apa dia buat? Dia seperti orang dah hilang akal. Dia pergi ke dalam ladang, bawa baldi, ambil baldi. Dalam hujan yang lebat tersebut, dia mula menimba keluar. Dengan hanya baldi, ulang-alik. Dan dalam keadaan penat, sakit, susah itulah, mulut dia dah mula keluar. Tuhan, dia dah salahkan Tuhan, ya, jahat engkau Tuhan. Saya tak nak sebutlah perkataan ni, memang macam itulah perkataan dia. Dia kata Tuhan, dia sebut semua perkataan-perkataan. Dan semua yang dikasih kalian, pokok tembakau ni bila dia ampuh saja, on the spot dia layu, zoom. Bila dia mula layu, pada ketika itu maknanya tak ada harapan lagi lah untuk benda tu menjadi hasil pada dia. So dalam keadaan ulang alik tadi, isteri dia kata cukuplah, tak ada, dia kata dia buat. Depan mata dia sepokok layu, sepokok sana layu. Dan dia pada masa tu seperti orang yang dah langsung hilang akal pada ketika itu, tegakkan pokok tadi sambil mulut dia tak henti-henti marah Allah. Kenapa engkau turunkan hujan? Kenapa? Saya tak nak berani nak ulang kasar sangat perkataannya. Ketika dah majoriti pokok dah mula tunduk,
Masa tu dia pergi ke bangsal dia. Dia ambil parang. Dia duduk kat tengah-tengah padang ladang dia. Dia angkat parang dia. Tuan-tuan tolong dengar. Sebab syaitan yang sama akan datang pada kita. Pattern syaitan yang sama akan datang pada saat kita diuji. Dia angkat parang dia, dia kata, Tuhan, maaf saya, ni perkataan dia, bukan perkataan kita. Tuhan, turun tengok, aku nak tepak kaki kamu. Turun. Kalau berani turun, nak tepak kaki kamu. Rupanya dalam hidup ni tuan-tuan, kadang-kadang seseorang itu dibayar cash dengan keping emas. Sedang dia tempik minta Allah turun, pam, petir, dan dia terbakar, dia rebah, mati di tempat kejadian, dalam keadaan mulutnya adalah marah-marah pada Tuhan. Sebab itu semua yang dikasih sekalian, syaitan master dalam mencari soft spot manusia. Dan sebab itu kalau kita tidak melatih diri kita, kita tak tahu apa ujian yang bakal datang di hadapan kita. Maka syaitan akan datang tanpa henti-henti, tidak ada ruang rehat. Dia akan datang dan asak dan asak dan asak kita sampai apa? Sampai kita tak rasa nak reda dengan ketentuan Allah. Sebab matlamat paling tinggi syaitan terhadap anak Adam, apa dia tuan-tuan? Untuk supaya seorang anak Adam itu mati di dalam keadaan kafir pada Allah. Kita semua dalam senarai dia, kita semua dalam daftar dia. Orang ni dia nak matikan dalam keadaan kafir pada Allah. Wal-iyazubillah. Tuan-tuan, kalau yang tak elok sebut dia wal-iyazubillah, minta jauh daripada Allah. Okey, redha yang pertama atas ketentuan sama ada baik atau buruk. Bila kita boleh redha yang baik dan yang buruk, maka pada ketika itu insya-Allah kita telah mendapat keredaan daripada Allah. Kemudian yang kedua adalah redha dengan, rela dengan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah, redha dengan semua perintah-perintah Allah, menerima perintah-perintah Allah, hati menerima dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Baik ya, apa saja perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kita terima terlebih dahulu. Ya, sebab itu kalau tuan-tuan semua yang dikasih dalam surah Al-Baqarah, Allah memerintahkan kepada Nabi Musa supaya memerintahkan kepada Bani Israel menyembelih apa tu? Lembu. Ayat tersebut sangat cantik kerana Allah tak bagi tahu pun kenapa kamu kena sembelih. Ayat ke belakang, 10 ke belakang, baru Allah cerita tujuan sembelih adalah untuk sebenarnya dengan sembelihan tersebut dijadikan untuk kes pembunuhan. Tetapi Allah nak bagi tahu, kalau kamu sampai pada peringkat redha, apa saja ketentuan daripada Allah, wahai umat Muhammad, kamu tak seperti orang Bani Israel yang objek Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ketentuan Allah kamu rela, apa saja hukum hakam Allah kamu rela. Maka sebab itu semua yang dikasihan, marilah kita nak keredaan pada dua-dua tersebut ya. Baik, kita masuk balik pada perbincangan kita. Maka orang yang dia tidak berniat mencari ilmu hanya untuk mendapat redha Allah. Jadi elok kita ni, kita langkah masuk, buat je cakap pada diri sendiri, aku datang duduk ni Allah untuk mencari redha Allah. Buat je semua yang dikasih jalan, tak jadi masalah. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i adanya talaffuz bin niyah. Talaffuz bin niyah ialah melafazkan niat usalli. Itu tak ada apa pun sebenarnya, tetapi dia nak menolong hati dalam konteks. Kalau kita belajar psikologi, yes, self talk, support dalaman. Rupanya psikologi membenarkan bahawa jiwa manusia ini dikukuhkan dengan perkataan. Sebab tu bila kita perkataan, maka dia lebih kukuh insya-Allah. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, orang yang mencari ilmu itu mendapatkan kebenaran yang dan mendapat kemuliaan, pangkat dan kemuliaan Allah. Sedangkan dia sendiri menjatuhkan diri dan merasa di dalam hatinya akan kejahatan keadaan yang telah mengalaminya dan kehinaan maksudnya. Maka orang ini adalah berada di dalam golongan yang berbahaya. Jika dia mati sebelum sempat bertaubat, maka diimbangi dia akan mati dalam keadaan suul khatimah. Wal-iyazubillah. Kemudian urusannya terserahlah kepada kehendak Allah, kalau mahu dimaafkan atau disiksa. Tetapi kalau
Amin ya Allah. Kerana orang yang bertaubat daripada dosanya sama seperti orang yang tidak berdosa. Okey ya, dalam konteks menuntut ilmu ni memang ada orang yang memang kita nak, ni semua kita ya Allah, orang yang memang nak redha Allah, nak keredaan Allah, memburu keredaan Allah macam kita ceritakan tadi. Ada juga orang yang kedua, yakni dia nampak ada imbuhan-imbuhan keduniaan yang segera yang didapat dengan kemuliaan. Nanti orang panggil kita ustaz, orang panggil kita orang mengaji, ya. Ini semua adalah perkara-perkara yang syaitan akan besar-besarkan dalam hati kita. Oh, aku mengaji sekarang ni, you tak mengaji, you siapa? Benda tersebut boleh berlaku. Kadang-kadang ada orang yang tak solat datang tegur kita. Yang ditegur tu, katalah contoh semua yang dikasih kan, katalah kita campak sampah keluar daripada kereta kita. Ada budak pakai seluar pendek tegur kita. Kita baru balik ngaji ni, dia tegur kita. Berlaku tak pada masa tu perasaan kita, engkau siapa? Engkau seluar pun tak boleh panjang, kau tegur ni orang mengaji ni. Yang tegur tu betul ke tak betul semua yang dikatakan? Betul. Tetapi betul kata Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa manusia ni kadang-kadang dia melakukan kebaikan, syaitan mula memasukkan rasa selesa dalam hatinya pada kebaikan yang dia buat. Lantas dia tak suka mendengar nasihat. Mulanya saya buat contoh yang paling teruk tadi. Saya buat tadi contoh yang paling teruk, orang pakai seluar pendek. Tetapi benda yang sama akhirnya orang yang sama-sama datang pengajian tegur kita rasa sakit hati. Kadang-kadang benda tersebut dah lebih besar, kadang-kadang orang yang lebih alim pada kita tegur, kita dah tak diterima dah. Kenapa? Sebab niat untuk menuntut ilmu tersebut adalah untuk kemuliaan, pangkat dan harta benda. Ini yang kadang-kadang kita takut kan. Sebab hari ini pengajian, orang mengaji ni nanti kita dapat sijil tu tujuannya untuk kita dapat kerja contohnya. Kita takut, sebab itulah perkara yang seperti ini takut merubah ataupun mengalihkan niat mardhatillah tersebut. Tetapi orang ini biasanya dia sedar, dia punya niat tu dia sedar. Dia sedar tentang niat tersebut. Maka bila dia sedar tentang niat buruk yang ada dalam dirinya, maka diharapkan dia dapat nantinya bertaubat. Kalau tidak, nanti dia akan mati dalam su'ul khatimah. InsyaAllah nanti dalam bab lain kita cerita mendalam tentang su'ul khatimah, ya. Sebab semua yang dikasih sekalian, Allah suruh kita buat baik. Tetapi maksud berbuat baik ialah sampai mati dalam baik. Kalau sekarang kita dah buat baik, jangan puas hati lagi. Sampailah kita niat, kita mati dalam keadaan baik. Itulah kita punya perjuangan kita. Perjuangan hidup kita adalah ingin sampai mati dalam keadaan baik ataupun husnul khatimah. Yang disebut tadi adalah lawannya su'ul khatimah. Tadi yang kita ceritakan kisah yang berlaku tadi, kisah benar yang saya sebutkan tadi, ialah orang yang contohnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Wal'iyyazubillah. Okey, yang ketiga, maaf saya, golongan kedua ialah golongan ahlu maksiat. Maknanya maksiat dengan ilmunya. Dia bermaksiat dengan ilmunya. Dan biasanya tidak menghantar kepada hidayah, tidak menghantar pada amal, dan tidak menghantar pada taufik, dan tak akan tersimpan amal di sisi Allah. So itu dia flow yang, tolong ingat flow tersebut. Ilmu, hidayah, amal mendapat taufik, tersimpan di sisi Allah. Ya, kalau tidak, benda itu tak berlaku. Tetapi siapa yang ada di sini kita tahu tentang fizik. Sesuatu tenaga bila dia tercetus, tenaga tersebut tak boleh dimatikan. Ilmu adalah tenaga. Ilmu adalah satu cabang tenaga. Ilmu adalah tenaga semua yang dikasihkan. Sebab tu bila ilmu yang betul, tenaga yang betul didorong kepada kita untuk mendapat hidayah, dengan hidayah kita beramal, dengan beramal kita mendapat taufik sehingga amal disimpan di sisi Allah. Itu jalan yang betul bagi tenaga ilmu. Tetapi kalau tenaga ada tetapi berkembang cara tak betul, maka berlakulah kemudian apa dia? Dia ada ilmu, tidak pergi kepada hidayah, maka dia tak pergi pada hidayah, dia tak pergi pada amal, tak pergi pada taufik, dia akan pergi pada apa? Jidal. Debat. Dan akhirnya kerja kita mengaji hanya untuk berdebat.
berdebat sebab kita rasa kita paling betul dan kita ajak orang manusia berdebat. Sebab tu semua yang dikasih sekalian, ada dalam hadis Nabi SAW, kesesatan selepas mendapat petunjuk adalah jidal. Jadi sebab tu kalau kita tengok dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali bila mensyarahkan ayat Allah tentang ud'u ila sabi rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum, dia merangkap adab jidal. Sebab jidal ada satu benda yang memang dibenarkan, ada bukan jidal ni langsung tak boleh semua yang dikasih sekalian. Tetapi kalau memang sesuatu benda itu memang tak berkembang macam saya katakan tadi, fokusnya tak ada benda lain. Dan tanya pada amal tak buat. Tapi kalau debate, kalau berhujah, memang tak ada kerja lain, kerjanya berhujah semata-mata. Jadi kita duduk dalam kelas ni bukan kita tahu okey nanti aku berhujah dengan aku dapat ilmu ni, siap engkau orang jiran sebelah rumah aku kan. Siap orang Masjid Al-Ansar Keramat ni kan. Okey, dulu aku tak tahu, tak apa, sekarang aku dah tahu, tak sabar-sabar nak balik lepas seminar nanti. Dan untuk kita, ilmu ni untuk kita semua yang ni kan. Sebab nanti bila makin kita berpengetahuan, apa kembang dia? Bila makin kita ada ilmu, ke mana dia pergi? Hidayah. Lepas hidayah, amal. Lepas amal, taufik. Kemudian paling tinggi, alhamdulillah. Boleh berhenti dah hanya tu. Yeah. Okey, sambung. Ketiga, orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka dia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu sebagai alat. Wal-iyazubillah. Kalau boleh semua yang dikatakan sahabat kita baca, nama siapa? Kami panggil apa? Wandi. Masa Wandi baca, kalau benda ayat-ayat tersebut memang yang tak elok, spontankan terus interaksi dengan kitab ini. Ya Allah, minta jauhlah, ya Allah, minta jauhlah. Wal-iyazubillah. Bolehkah macam tu? Itu yang dimasukkan interaksi dengan kitab, itu maksud dia. Sebab tu Sayyidina Ali, semua yang dikasih sekalian, bila Sayyidina Ali baca Quran, ya, Sayyidina Ali apabila ayat tersebut menyuruh tasbih, maka Sayyidina Ali mesti berhenti sekejap, dia akan baca tasbih. Kalau ayat tersebut untuk suruh Allah kata istighfarlah, mintalah ampun pada Tuhan, dia akan berhenti sekejap minta ampun. Itu maksud interaksi dengan Quran. Bukan interaksi dengan Quran tu maksudnya adalah telefon ke televisyen kan. Sampai pengacara, makcik ajar jauhkan daripada TV ajar, suara tak jelas. Itu namanya rancangan interaksi Al-Quran. Tetapi belum tentu orang yang interaksi Quran interaksi dengan Quran. Interaksi dengan Quran adalah apa mesej pada masa tu, respon dengan serta-merta. Maka sekarang kita sedang membaca satu benda yang semua kita tak nak, maka semua yang dikasih sekalian, maka kita respon dengan ya Allah, minta jauh ya Allah, minta jauh ya Allah, minta jauh ya Allah. Bolehkah begitu? Slow je. Boleh lah. Okey, sambung. Orang yang telah dikuasai oleh syaitan, maka dia menjadikan ilmu yang dituntutnya itu Allah. sebagai alat Wal-iyazubillah. dan berusaha dengan kedudukan dan merasa bangga dengan ramai pengikutnya. Dia menggunakan ilmu yang dituntut itu untuk mencapai segala hajat dan untuk mengaut keuntungan dunia. Walaupun demikian, dia masih terpedaya lagi dengan bahawa dia mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Allah, kerana dia masih lagi pada zahirnya menyerupai para ulama. Ya. Jadi jelas kan? Sebab kita duduk, kita baca bab ulama, kita rasa bahawa kita dah menyamai macam ulama Imam Nawawi, macam Imam Ghazali, macam Imam Syafi'i, macam Imam Malik. Sebab kita tengok dia mengaji, kita pun mengaji. Maka pada ketika itu tipuan-tipuan yang sangat jelas tersebut merasakan bahawa kita, maka sebab itu akhirnya kita akan merasa bahawa kita adalah alim seperti alimnya mereka itu. Okey. Dia bercakap seperti percakapan ulama dan berpakaian seperti pakaian ulama. Pada hal zahir dan batinnya penuh dengan tamak dan harum. Wal-iyazubillah. Mengikut kekayaan dunia. Wal-iyazubillah. Orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang yang binasa. Wal-iyazubillah. Dan tertipu dengan keyakinan dan sangat tinggi harapan untuk dia bertaubat kepada Allah. Wal-iyazubillah. Dan dia telah menyangka bahawa dirinya termasuk Allah. dalam golongan orang yang baik. Okey ya. Tuan-tuan, sebab tu yang membahayanya sebab kita ni, sebab itulah syaitan ni
memang benar syaitan, ada syaitan, nama syaitan itu syaitan abyad. Syaitan ni dia banyak, dia punya apa ni, division dia, hierarki dia, dia punya apa tu, org chart dia tu, carta organisasi dia. Sebab syaitan akan buat kerja secara khusus dan profesional. Kalau dia pergi kepada orang yang ahli hiburan, syaitan tu je yang buat kerja dia. Syaitan yang pergi pada ahli perniagaan, dia akan pergi kepada syaitan yang khusus. Syaitan yang pergi pada orang yang berkuasa, syaitan yang khusus. Syaitan yang pergi kepada orang ditimpa musibah, syaitan yang khusus. Jadi syaitan ni dia bukannya buat kerja jalan, orang ngaji lah, jom kita macam drama Melayu kan. Syaitan jalan-jalan ya. Betul tengok orang mengaji lah Masjid Ansar, jom kita sesatkan mereka. No. Mereka ada kepakaran mereka masing-masing. Dan sebab tu syaitan ini dia tak akan cross kerja dia. Hak yang kita ni yang mengangkat-angkat kan, dia juga mengangkat sebagai pengurusi masjid, dia juga mengangkat sebagai PIBG. Akhir itu yang terangkat-angkat tak boleh nak buat kerja sebab banyak sangat beban pada seseorang. Syaitan dia secara khusus, dia buat kerja yang memang satu saja. Dan sebab tu syaitan abyad ni, syaitan abyad ialah syaitan yang tak akan pergi ke lorong Haji Taib. It's not me, dia kata. Syaitan putih ni hanya pergi pada orang yang memang baik-baik. Orang mengaji, orang tahajud malam, orang baca Quran. Maka syaitan ini dari segi pangkatnya memang jauh lebih tinggi berbanding dengan syaitan yang pergi duduk kat lorong Haji Taib. Itu perebet-perebet yang mungkin dia punya bonus pun tak banyak mana. Compare tu syaitan yang pergi pada orang baik, maka syaitan ini lebih master. Maka sebab tu Imam Ghazali dia kenapa ditekankan di permulaan, sebab kita takut kita ambil mudah benda yang syaitan untuk orang pepatah Melayu kata apa dia? Kita lupa pelanduk lupakan jerat apa dia? Macam tu je. Macam luruh sangat juga ya. Pelanduk lupakan jerat tak lupakan pelanduk. Simple. Okey, betul-betul. Itu message dia. Macam itulah juga kita. Wahai ahlu ibadah, wahai ahli ilmu, wahai pencinta ilmu yang pada pukul 10.30 masih lagi bertahan. Jangan lupa, syaitan tak lupakan kita. Kita yang lupakan syaitan. Maka sebab tu diingatkan di sini benar-benar supaya jangan kita itu termasuk dengan tipu daya syaitan ini. Okey, kita baca habislah. Kita baca dengan cepat insya-Allah. Allah. Oh, ini semua untuk orang yang alim, orang yang tahu. Orang yang tahu, Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu katakan apa yang kamu tidak buat? Kenapa masalahnya? Sebab ilmu tidak antara buat dengan ilmu, apa dia semua yang dikasih sekalian? Lah terbalik je pun soalan tu ya Allah. Tadi macam dapat A dah. Buat terbalik sikit je. Ilmu, hidayah, amal, taufik disimpan di sisi Allah. Tu betul dah. Tiba-tiba antara taklah kebat sangat pun. Antara ilmu dengan amal, apa dia? Hidayah. So, apa yang tak dapat di sini adalah hidayah. Apabila Allah kata ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah sambung ayat tu, kabura maqtan, amat besar benci Allah bagi orang yang kata tapi tak buat. Okey. Dan ini sebenarnya termasuk dalam golongan yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Allah. Ini semua peringatan-peringatan yang berat semua yang dikasihkan untuk para pencinta ilmu supaya kita tidak dijerat oleh syaitan yang pelanduk-pelanduk ini tidak lupa. Ya. Apa hadis dia? Selain daripada Dajjal, ada satu perkara yang sangat aku bimbangkan. Allah. Lalu ada orang yang bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab
Okey, tengok hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abi Zarul Ghifari, ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Semua yang dikasih sekalian, dalam hadis Nabi, kata Nabi, tidak ada Nabi yang diutuskan oleh Allah melainkan mereka akan berpesan kepada umat mereka akan bahaya Dajjal itu. Nabi sejak zaman dulu, bila ada je umat, dia akan pesan bahayanya Dajjal. Bahayanya Dajjal maknanya diancam mereka dengan tipu daya yang sangat berat. Sebab Dajjal bermakna penipu. Dajjal bermakna penipu. Sebab Dajjal menipu sampai orang-orang beriman tertipu dan makhluk tertipu. Dan sekarang Nabi kata apa dia? Ana min ghairi dajjal, aku ni selain daripada Dajjal yang aku takut, akhwafu maksudnya apa dia? Isim tafdil, lebih aku takut. Seolah-olah Dajjal tu dah jadi nombor dua dah. Daripada Dajjal itu ada yang aku lebih takut, apa dia? Kata Nabi SAW, ulama ussu. Ya, jadi sebab tu kita mintalah, ya Allah, kita pegang kitab ini, ulamanya adalah ulama yang soleh, ya, maka kita harap dia dapat membimbing kita ke jalan yang soleh, insya-Allah, ya. Sebab kalaulah ulama tu sendiri dah mengajarkan benda-benda tak baik, kita murid-murid ni akan pergilah pada benda tak baik. Ulama ni semua yang di sana ataupun guru ni tuan-tuan, dia sama macam foreman. Macam tak kena sangat contoh ni, tapi tak apalah, pakai spontan tengah malam ni. Foreman tuan-tuan, kalau kena foreman yang betul, masalah kita selesai. Kalau foreman yang salah, mula dia punya, Allah nak sebut bagian enjin ni tak berapa tahulah pula. Mula dia punya piston, repair piston, Allah, payah nak buat contoh. Muslimah jangan tanya lah, langsung tak tahu kan. Kita tahu. Nampak tak? Tak selesai-selesai. Sekali Allah tersadai lagi tepi jalan, call lagi. Bila call, dia tak akan kata dia tak tahu. Dia mesti pergi juga. Dia repair juga. Lepas 3 hari naik pula temperature. Call lagi, tersadai lagi tepi jalan. Datanglah dia. Dia tak akan kata tak. Begitulah contoh kalau ulama yang tak baik atau guru yang tak baik, akan ada masalah. Dan masalah lebih teruk daripada foreman. Sebab foreman seorang je sadai tepi jalan, so okey lah, plus boleh tarik dia. Tetapi kalau rosak, Masya Allah, itu yang berkelahi, beramuk, berantem sesama kita dalam masyarakat, akhirnya macam ni, berkelahi, bertelagah dan segala macam. Akhirnya bermula dan berpunca daripada siapa? Bukannya orang yang tak mengaji. Orang mengaji yang mengeluarkan ilmu, tetapi kemudian kita yang ada dalam pengajian ini, Masya Allah, berkelahi, beramuk, dan akhirnya amal takkan ada, sebab kita punya fokus dah hilang. Ingat, wisufi, syaitan berjaya membuang 1%, tetapi semua yang dikasihkan perkelahian, perpecahan, khilaf, ini semua kalau tak ditangani dengan baik, bukan 1%, syaitan akan ambil, bahkan kadang-kadang 100%. Dajjal. Mana ni? Saya tak jumpa. Lain ni. Lepas ni kena pakai buku ni lah, senang. Sebab ni Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam. Jadi dia mudahkan lagi kita. Mana satu? Okey. Sebab tu semua yang dikasih lain,
Sekali lagi kita tekankan ciri ulama adalah Allah sebut dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ya, Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya senya. Ingat dalam bahasa Arab, inna sesungguhnya, tetapi bila innama hanya senya, seolah-olah kalau kita keluar daripada ini, maknanya bukan, dia tak akan dapat. Innama hanya senya yang takut pada Allah, al-ulama. Dan kalau kita nak takut pada Allah, ikut ulama. Itu maksud dia. Sebab innama lil hasar, nak menafikan yang lain, ataupun hanya senya, hak lain tu terkeluar. Jadi Allah kata hanya senya yang takut pada Allah adalah ulama. Jadi kalau ulama tak takut pada Allah, apa jadi? Kalau ulama tak takut pada Allah dan dia mengajar, maka sebab tu ulama dulu sangat takut, sebab dia rasa dia bercakap bagi hak Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tak berani dia mengeluarkan hukum. Tak berani dia nak mengeluarkan hukum, sebab ini bukan hak saya, ini hak Allah Subhanahu Wa Taala. Solat bukan hak saya, solat adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya adalah hak Allah. Tetapi kalau mula ulama tersebut dia rasa hak dia, tu yang kadang-kadang selamba je keluar tu kan. Seolah macam boleh je. Kenapa? Sebab seolah hak dia. Contoh saya berhutang lah, ataupun si fulan berhutang dengan tuan datang jumpa saya, macam mana ya, saya berhutang dengan dia. Tak apa, tak payah bayar, dia okey. Hak siapa tu? Bukan hak kita, hak si tuan tersebut. Ini contohnya. Tu yang kadang-kadang Masya Allah, tak apalah, kenduri pun tak apa, kalau susah sikit qadha, qasar lah, jamak, maknanya jamak lah solat. Ya Allah, kenduri kahwin, jamak dah solat. Solat tu hak siapa? Hak kita ke? Maka ulama yang takut pada Allah, berani ke? Allah kata sesungguhnya inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu dalam waktu yang ditetapkan. Nak ubah tiba-tiba nak masuk zuhur, asar, masuk dalam zuhur, kenapa? Atas alasan saya ni sibuk sebab nak kahwin, kenduri kahwin. Sebab tu ulama yang takut pada Allah, dia tak berani nak mengeluarkan perkara tersebut, bukan hak dia. Jadi sebab tu adalah penting untuk innama yakhshallah min ibadihi al ulama, ya. Maksudnya ulama-ulama yang terdahulu itu pegangan kita insya-Allah. Okey. Namun demikian, okey, nafsu yang paling rendah namanya nafsu ammarah. Nafsu ni beberapa degree. So yang paling rendah, yang paling tak terdidik namanya adalah nafsu ammarah. Ingat dulu ammarah apa maksud dia? Ammar dictatorship. Yang memang bila suruh mesti ikut. Itu ya. Nafsu tersebut, keinginan tersebut ada dalam diri ulama su. Okey. Okey ya, inilah semua yang kesalahan. Saya nak menasihati diri saya dan kita semua. Bila kita makin belajar, Allah tentu akan beri lebih banyak ilmu. Dan jangan sekali kita rasa nak mendapat sedikit, walau sedikit kemuliaan daripada manusia di atas ilmu tersebut, sehingga akhirnya kita terkeluar perasaan kita lebih baik berbanding orang lain. Sebelum jauh, Imam Ghazali katakan, kalau kamu tengok pada orang lebih tua pada kamu, dia saya dah sebut kan, katalah dia lebih baik pada aku. Ini cakap dalam diri sendiri je, supaya jangan tersemat perasaan syaitan. Syaitan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia mula-mula kita lebih aku baik lagi pada orang sebelah ni, aku pandai lagi, lama-lama aku pandai lagi pada orang-orang alim. Tu yang lama tak respect, tak hormat. Semuanya berlaku, semua yang dikatakan sangat menakutkan kita, sebab ini gelanggang kita semua. Okey. Ini peringatan yang jelas, wahai para penuntut yang sedang berada pada 10:40 malam. Maka jadikanlah dirimu bersama dengan golongan yang pertama. Allah merzukna.
Auzubillah ya Allah. Kerana banyak sekali orang yang lalai yang telah dikedudukan oleh kematian sebelum dia sempat bertaubat. Allahu Akbar. Lalu rugilah dia. Dan jangan sama sekali engkau termasuk ke dalam golongan yang ketiga. Maka engkau akan terjerumus ke jurang kebinasaan yang tidak diharapkan dapat diselamatkan atau diperbaiki lagi. Ya, golongan yang ketiga ni golongan yang dah memang bila dia dah mula rasa dia terbaik, siapa boleh nasihat dia? Dia rasa dia paling pandai, siapa yang boleh jumpa dia dan bagi tahu dia? Memang tahap itu zonnya memang tidak ada lagi. Sebab itulah yang saya bacakan dulu kan, Syekh Khalil Farahidi kata apa dia? Ar-rijalu arba'atun, rajulun yadri wa yadri annahu yadri fadzalika alimun fattabi'uhu, wa rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzalika mustarsyid fadzalika naimun fa'iqidhuhu, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsyidun fa'arshiduhu, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fadzalika jahilun farfuduhu. Golongan keempat, golongan yang memang tahap apa pun dalam bidang ilmu pada pandangan manusia, ketika dia rasa dia paling pandai, ketika dia rasa dia paling baik, ketika dia rasa dia paling warak, ketika perasaan tersebut ada dalam diri dia, maka tidak ada ruang orang datang nak menasihati dia, nak menegur dia dan segala macam. Sebab tu kita minta ya Allah, janganlah kita ada ya Allah dalam golongan itu. Maka apabila engkau bertanya, apakah itu hidayah, yakni permulaan jalan menuju hidayah, untuk mendapatkannya, untuk mendapat itu, maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah. Okey, aku tu siapa? Wandi? Bukanlah yang membacanya, bukanlah yang mensyarahnya, tetapi yang menulis, mengambil kalam, mencelup dalam dakwat, menulis di atas kertas putih, dan aku merujuk dia melalui jalan ini. Dan kemudian fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, sebab Allah memerintahkan supaya bila Allah bagi dia kena sampaikan nikmat ini. Maka sebab tu dia, apa yang dia cerita ni dia dah cuba pada diri dia. Maknanya apa yang dia dah buat ini satu benda yang dia dah, bukan dia bercakap untuk dia merasa sombong, bongkak, tetapi supaya kita mengetahui bahawa perkara ini telah diuji dengan amalan dia. Maka ketahuilah bahawa permulaan jalan hidayah itu ialah takwa yang zahir, dan nihayatul hidayah, jadi kesudahan jalan hidayah itu. Dan nihayatul tu, dan bukan dan tu. Dan nihayatul hidayah, jalan, jadi kesudahan jalan hidayah itu ialah takwa yang batin, dan juga itu tidak akan dicapai kecuali dengan takwa. Allahumma rizqna ya Allah taqwa. Dan tidak ada petunjuk kecuali bagi orang yang mendirikan dirinya Juga. Dan takwa itu terbagi kepada dua. Pertama, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, yakni melaksanakan ketaatan. Kedua, menjauhi segala larangan Allah Ta'ala, yakni meninggalkan kemaksiatan. Maka di dalam kitab ini akan saya sebutkan kedua-dua bahagian ini dengan secara ringkas. Alhamdulillah. Jadi semua yang dikasihi sekalian, begitulah ya. Maka apakah itu bidayatul hidayah? Yakni menceritakan tentang takwa yang zahir, kerana nanti nihayatul hidayah ialah takwa yang batin. Tetapi pada mukadimah lebih awal dahulu, kita tak akan dapat takwa yang batin kalau kita tak faham pun tentang takwa yang zahir. Maka sebab tu sekarang dia menerangkan takwa yang zahir. Maka takwa yang zahir tersebut terbagi pada dua. Sebab syurga hanya akan masuk orang yang bertakwa, petunjuk hanya dapat bagi orang yang bertakwa. Maka sebab tu dalam bidayatul hidayah, penafsiran bagi maksud takwa adalah menjunjung segala perintah. Ini takwa yang mana ni? Yang bidayah, zahir ataupun bidayatul hidayah, dua ya. So maknanya yang tu tak disyarahkan lagi ya. Yang tu lepas cop 15 pun tak ada lagi. Cop kan kita ada cop kan. So lepas cop pun tidak akan masuk yang apa? Nihayatul hidayah.
Sebab dia tak akan mensyarah dalam kitab ini. Habis kitab ini hanya habis baru yang Bidayatul Hidayah. Baik, semua yang saya kasih lain kita tangguhkan lalu, insya-Allah perbincangan kita pada masa akan datang. Terima kasih Wandi, bacakan untuk kami. Dan kita akan mula masuk pada bahagian pertama, adab-adab melakukan ketaatan, insya-Allah ya. Baik, semua yang dikasihi sekalian, ampun maaf daripada saya ya, sepanjang kita bersama pasti ada akhlak tingkah laku saya yang tak baik, yang tak senang di hati. Dengan penuh rendah diri saya memohon kemaafan daripada semua yang saya hormati, semua yang saya kasih sekalian. Semoga sekali lagi kita berada bersama-sama, ini menjadi amal di sisi Allah yang disimpan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, yang kita akan petik, yang kita akan lihat kembali di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah jumpa lagi pada minggu hadapan ya, minggu hadapan InsyaAllah seru lagi, ajak kawan-kawan untuk perkara kebaikan. Kalau boleh kita penuhkan masjid kita ni supaya ramai yang mendapat nasihat daripada Imam Al-Ghazali dalam kitab, melalui kitab Bidayatul Hidayah ini ya, insya-Allah. Mungkinnya bisa seminar seperti itu. Anda sebelum kelas ada. So jangan lupa pasal seminar tadi ya. Ke lupa dah? Yang seminar tadi tu saya dah buat pengumuman tadi kan? Okey, jangan lupa insya-Allah. So biar orang Ansar je penuh dalam tu kan. Biar orang lain kena duduk kat luar. Ini macam tak ada adab menuntut ilmu gaya, baru belajar tentang adab menuntut ilmu. Tak apa, yang penting kita datang bersama-sama meramaikannya insya-Allah. Kita akan bersurai bersama-sama. Sebelum itu bersalam-salaman sesama tuan-tuan dan puan-puan. Biasakan memohon maaf, cakap minta maaf. Ya, pasti ada yang mungkin kita tak tahu akhlak kita, dan ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih dengan hadir kita bersama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.